Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sidang penonton, muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, marilah sama-sama kita mulakan majlis kita dengan kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan Al-Quran kepada baginda, diturunkan Al-Quran kepada baginda dan kepada keluarga baginda yang membawa Al-Quran kepada generasi dan seterusnya, dan juga kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah, sidang penonton yang saya kasih sekalian, dengan berkat kehidupan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, kita dapat lagi untuk merasai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hari itu kita satu Malaysia diuji, seluruh Malaysia diuji dengan banjir, dan kepada keluarga yang menghadapi banjir, lagi sekali saya masih ucapkan takziah lah atas peristiwa yang berlaku. Mudah-mudahan tuan-tuan semua khalas dapat. Payah nak sebut sebab saya tak duduk dalam situasi tuan-tuan. Kalau saya nak suruh tuan-tuan jangan terasa dengan tak boleh. Tuan-tuan yang duduk dalam peristiwa tu yang tahu macam mana perasaannya. Punya teruk kita nak bina balik rumah kita apa semua kan. Tapi tak apalah, ala kuliah saya boleh kata satu je. Tuan-tuan, apa yang Allah Ta'ala buat tak akan benda berlaku kat kita melainkan Allah dah tulis dekat kita, khalas. Yang penting Allah Ta'ala tahu, dia yang buat, dia tahu macam mana nak ampun dosa kita nak bagi kat kita. Dan kemudian kita dikejutkan juga dengan satu benda yang berlaku dalam masyarakat kita. Maaf bila saya sebut tentang anak-anak kita dengan artis kesayangan mereka semua tu kan. Ini jadi benda fikirlah kepada kita. Benda yang kita kena fikir. Kalau zaman tahun 2015, tahun 2014 sehingga begitu anak-anak kita keadaannya, bagaimana pula dengan 2015 dan 2016, 2016 dan 2017 dan sampai bila-bila lah. Sebab kita bukan nak mati lagi. Kita nak tengok keadaan. Ambillah iktibar daripada apa yang berlaku. Sesungguhnya apa yang Allah buat tu ada pengajaran dia bagi mereka yang nak ambil iktibar. Antara salah satunya, hidupkan bacaan-bacaan hadis di surau, di masjid, seperti mana yang orang tabligh buat. Banyak kali saya selalu sebut yang mana duk baca fadail amal tu teruskan, khalas, teruskan, tak ada masalah, benda tu bagus, teruskan. Kuliah-kuliah bacaan Yasin, teruskan, benda itu mengkayakan. Tengok, kalau contohlah saya nak bagi macam tegasan lah, kalau contohlah kan saya nak bagi tegasan, saya ambil mood saya tadi balik saya takut Hajah kat rumah terkejut pula dengar macam saya marah ke apa. Tak lah, saya kata kalau saya nak ambil, tengok, tara kita buat baca Yasin pun, tara duk buat majlis selawat pun, tara duk banyakkan buat macam ni, itu pun boleh jadi benda macam tu. Nampak? Sedangkan Allah sebut apa dalam Al-Quran? Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Benda baik akan menolak benda jahat. Maknanya kalau benda tu boleh terjadi lagi, khalas. Anak-anak tu kita buatlah apa yang sepatutnya pada mereka. Maafkan mereka, bagi mereka tunjuk ajar, nasihatkan mereka. Sebab mereka pun belajar daripada orang tua-tua yang ada di zaman mereka. Bukan mereka lahir-lahir, mereka tahu nak peluk orang. Mereka pun belajar daripada orang-orang tua, belajar daripada media masa dan sebagainya. Okey? Jadi, apa-apa saya nak sebut kata apa? Hari ini, banyakkan
benda-benda baik. Hari ni banyakkan benda-benda baik. Tak kira walaupun benda itu kecil. Banyakkan. Supaya apa? Supaya dia boleh menolak benda yang jahat. Sebab kita tak memenuhkan ruang. Dan orang yang buat baik pula, jangan memadai dengan sekadar kita buat baik sekali. Orang tua-tua kata buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Bukannya buat baik sekali saja. Bukan. Buat baik berpada-pada. Boleh dapat? Khair. Jom kita sambung mengaji. Cakap banyak pun tak mengaji, buat apa? Mari kita mengaji. Betul? Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik. Sambung kepada pengajian kita hari itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum saya nak mula, ikhlaskan hati menuntut ilmu. Ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat, tuan-tuan guru, hak mana yang ada salah silap, tolong perbetullah saya lah. Mana nak tahu salah cakap, skrip bukannya ada. Kalau salah cakap tu perbetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Abang-abang, kakak-kakak, hak mana yang saya tegur tadi tu, maaf kita ni saudara. Saya sayang hak tuan-tuan yang menonton saya dan semua yang ada di luar sana, sama macam mana saya sayang diri saya dan keluarga saya. Tak ada benda lain. Tak ada benda lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, tak apalah, tarik ni. Buat kepala mim. Okey, khair. Bismillahirrahmanirrahim. Hari itu kita cerita tentang ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Okey, ilmu dan amal. Ilmu ni adalah wow kat sini ni, tak apa saja nak bagi nampak tulisan tu. Ilmu dan amal. Ilmu, bolehlah wow. Ilmu, okey, ilmu dan amal. Okay, khair. Ilmu dan amal. Ilmu mengangkat martabat seorang. Dan kita berhenti hari itu cerita kita dengan ilmu yang ada tadi di dalam Al-Quran yang mengangkat martabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatasi semua makhluk yang ada di atas muka bumi. Pasal Quran turun ke atas dia. Sebab dia Quran turun ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi guidance, jadi panduan kepada sekalian umat yang ada. Okey? So Allah layak angkat martabat dia. Allah layak angkat martabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalas, yang itu tak ada lawan. So kita berhenti kepada satu firman Allah yang ada dalam Al-Quran. Apa dia? Kullun fi falakin yasbahun. Kullun fi falakin yasbahun. Aywa. Aywa. Semua yang demikian itu berada di atas orbit falak yasbahun. Terapung-apung, berenang-renang. Saya cerita ayat ni sebab ingat bumi Al-Quran adalah ayat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bercanggah. Ini adalah ayat. Jadi kita nak ambil kata sekarang dalam Quran dia pakai perkataan yasbahun, mereka terapung-apung berenang. Saya nak ambil gambaran itu bagi kita nampak penceritaan Quran tentang benda yang ada di luar sana. Okey? Kita berhenti sekejap dulu, kita sambung lepas ni lah. Alhamdulillah, kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup. Jom patah balik main sini. Kullun fi falakin yasbahun. Semua hak yang demikian itu terapung-apung di atas orbit. Orbit ni, orbit. Okey. So tengok macam mana Quran didik Tengok. Sahabat Nabi, depa semua tak ada lagi yang saya dengar di kalangan sahabat Nabi mereka menjadi astronot ataupun orang yang naik pergi ke bulan, pergi naik ke bintang. Tak ada. Sahabat Nabi mereka semua duduk berhampiran dengan manusia yang mulia itu, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikut perintah baginda pergi ke negara-negara, negeri-negeri, kawasan-kawasan untuk mengembangkan Islam. Okey, tak ada di kalangan para sahabat yang jadi astronot. Tapi bila Nabi pergi keluar daripada alam ni, maksud saya keluar daripada alam manusia, pergi kepada alam malakut. Alam malakut Allah SWT sebut dalam Al-Quran, malakutis samawati wal ardu. Malakut,
alam-alam kerajaan-kerajaan lain yang bukannya ada dengan kita. Bila Nabi pi sana, Nabi balik, satu manusia yang Allahu Akbar, hati dia Allah Ta'ala yang tahu. Bila orang balik cerita dekat dia, dia kata apa? Kalau yang cerita itu Muhammad, aku percaya. Kalau dia pergi luar daripada bumi pun aku percaya. Nampak? Orang macam ni, macam mana Nabi train mereka? Saya tak boleh cerita sebab itu training Nabi. Nabi cakap. Saya pun tak tahu macam mana Nabi buat. Dengan kepribadian baginda yang tu superb. Nabi superb. Cuma yang saya boleh sebut ialah, anda cuba tengok. Mereka tak tahu pun orbit apa. Falak ni satu perkataan. Falak ni satu perkataan yang ta'zim. Tuan-tuan tolong angkat tangan dekat saya. Okey, angkat tangan macam mana dalam televisyen kan. Habis, tuan-tuan tolonglah buatlah sesuatu kat dalam rumah tu. Siapa dalam taman tuan-tuan yang tuan-tuan tahu dia ambil subjek falak? Tuan-tuan cerita mai kat saya. Siapa adik-beradik tuan-tuan yang ada macam saya, Don and Donna, daripada batch pertama ayah saya, batch kedua saya, batch ketiga anak saya dan sebagainya. Siapa yang ambil subjek falak? Tuan-tuan mai cerita mai kat saya. Rare betul tak? Falak ni rare. Zaman apa? Zaman kita hak ada teropong, hak ada roket, hak ada apa lagi? Semua ni apa? Ingat tak dulu saya ajak dalam 30 minit Ustaz Dan, ada satu subjek saya ajak pakai stellarium, mai duk tengok langit bumi pusing-pusing, betul tak? Ada saya duk tunjuk kan. Yang ada semua benda tu. Rare orang ambil falak. Tapi falak ni Allah guna tahun 1400 tahun yang lalu. Di kalau orang situ roket pun mereka tak boleh nak gambar lagu mana lagi ketika tu. Tapi ilmu mereka, kalau Muhammad yang cerita, sampai keluar pun aku percaya. Kita tara duk cerita depan mata. Contoh siapa? Contoh anak Nabi Nuh. Ambil anak Nabi Nuh. Pasal apa? Kita baru banjiran. Kita ambil anak Nabi Nuh. Apa dia? Kan ayah dia doa. Ya Allah, jangan bagi seorang pun hak jenis lawan kamu duduk atas muka bumi. Maka Allah bawa keluar ayak daripada bawah, Allah bawa turun ayak, dia jadi kepung lagu tu. Itu kalau cerita pasal Nabi Nuh. Hui, dahsyat. Ayak turun, hak bawah keluar, lepas tu tak boleh pergi mana. Contoh soalan, macam Pulau Pinang kan, jambatan pun naik ayak tau. Ayak, jambatan Pulau Pinang naik hari tu. Okey, tak apalah. Kita ambil Kelantan. Kita ambil Terengganu, kita ambil Pahang lah. Contoh. Kalau laut duk ada ayak, dan semua orang sebut kata ayak yang berkitar di dalam alam ni, laut ni dengan yang sedut hujan, bukan sedut, sejat, awan, anak-anak duk tengok, awan, laut, dia sejat matahari, sejat naik atas, jadi awan, kemudian awan turun hujan, ayak dia mesti cukup, ayaknya mesti sama. Sebab itu sepanjang tahun dia tak akan berlaku banjir. Soalannya, ayak yang bertambah dekat Kelantan yang boleh pergi naik sampai 3-4 tingkat tu. Ayak tu mai mana? Takkan pula nak pergi habaq kat dalam tengah-tengah perut bumi tu. Kita tahu tengah-tengah perut bumi tu ada apa? Bukan ada ayak. Ayak yang boleh pergi sampai 3 bangunan, laut duk tara laut. Hak ayak, orang kata hujan buat turun. Hujan sedut ayak laut. Sejat ayak laut. Mana boleh jadi benda lain? Mana planet lain pula nak buat turun mai hujan? Mana boleh? Nampak? Apa dia? Tanda kekuasaan Allah, dia yang buat. Kalau dia nak tambah, ikut suka dia. Dia nak kurang, ikut suka dia. Allah Ta'ala nampak? Okay? Tengok. Masa kita, Kelantan Terengganu je kena. Kelantan Terengganu, Pahang, Perak sikit, ambil Johor. Nabi Nuh satu dunia. Bila kata satu dunia, tengok itu kira azab Allah tu. Satu dunia. Tiba-tiba anak dia duduk berenang. Ni pasal cerita berenang, nampak? Anak dia duduk berenang pergi. Anak dia duduk berenang. Dia kata ke anak dia, wahai anak, mai naik dengan aku. Irkam ma'ana. Anak, naik dengan aku. Mai naik atas kapal aku. La asimal yaum. Tak ada siapa boleh selamatkan hang. Apa jawab anak dia? Sa'awi ilal jabal. Aku nak berenang pergi ke bukit. Astaghfirullahalazim. Woi, ni bahasa dia. Woi,
Laut dah keliling hang tu dah penuh air. Allah dah tunjuk dah kat hang. Hang boleh duk tunjuk ke kepala lagi nak pergi dekat bukit tu. Nampak tak? Punyalah manusia duk ada la haula wala quwata illa billah. Ni dah tunjuk dah mai banjir apa semua dah duk mai ni. Hai depan mata. Tara tu pun duk tinggal Allah Taala dengan Rasul dia lagi. Nampak tak? Tu cerita hari ni. Tu duk cerita benda-benda ni semua. Saya cerita semangatlah, maaflah, bukan duk kata dia kata, "Amboi ustaz dah nak garang, ceritalah baru betul cara cerita lagu tu." Tu tara duk jadi macam-macam tu, duk buat lagi program-program duk tak ketahuan. Tu tara duk jadi tu. Manusia lagu ni akan sentiasa wujud atas muka bumi dan saya bagi tahu, tuan-tuan hak tonton, saya hak cerita, tuan-tuan hak dengar, kita minta jauh diri kita daripada kalangan orang macam tu. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung lepas ni insya-Allah. Hak Yasbahun ni duk tak cerita lagi sampai ke sudah. Kita sambung lepas ni insya-Allah. Alhamdulillah, kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup. Okey, khair Tengok. Allah guna perkataan Yasbahun dalam Quran, pakai perkataan Yasbahun, kita tengok realiti. Tengok Kita ambil orang berenang. Sebab bila berenang, saya ambil perkataan senang lah. Berenang, sibahatun. Berenang, sibahatun. Sibahatun. Dia tak ni lah. Sibahatun. Berenang. Sibahah, yasbahun. Berenang terapung. So, tengok orang duduk tu. 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 Tangan atas. Real lah. Nampak berenang Okey. Laut lah, buat biru sikit. Okey. Tengok. Bila Allah kata, kullun fi falakin yasbahun. Sunnah Nabi berenang. So, kita ambil satu orang, bila dia berenang, tuan-tuan tengoklah daripada angle mana pun. Kalau kita bawa kamera, tuan-tuan duduk je ada layak, tuan-tuan tak kamera lagu tu, dekat parah ayak kan. Tuan-tuan akan nampak, orang ni, atas dia tak ada ikat apa-apa pun. Bawah dia, tak ada lapik apa-apa pun. Melainkan dia tu duduk sorang-sorang duduk dalam situ. Nak gambarkan kata planet dekat atas tu, ambillah angle mana pun, dia duduk sebulat-bulat dia duduk dalam situ. Gerak macam mana kita duduk bergerak masa berenang. Bawah tak ada apa. Atas tak ada apa. Tu dia kata yang ayak tu lah. Ayak tu bukan. Mana ada line apa, tak ada. Hak line tu kita nampak sebab dia ada lah. Dia punya jirim dia apa semua. Dia molekul dia ada lah sangkut. Tapi nak kata, kalau kita tengok dengan kamera, kita bawa lah angle mana pun, kawan tu duduk sebiji dia dalam situ. Dia duduk sorang-sorang dalam tengah-tengah. Bawah tak ada apa, atas tak ada apa, tengah-tengah hak duduk pegang dia pun tak ada apa. Dia duduk sorang-sorang, tak apa-apa. Lagu tu Allah Ta'ala buat alam ni kat atas sana. Hak lagu marih, cara marih, duduk terapung dia, pusing sorang-sorang dia. Bumi, duduk sorang-sorang dia, pusing. Tak ada siapa pegang. Tak ada siapa pegang. Takkan tak ada siapa. Hak pegang dia Allah Ta'ala. Hak bagi pusing dia Allah Ta'ala. Hak bagi berjalan dia Allah Ta'ala. Nampak? Sebab tu dia boleh buat apa saja. Dia nak patah balik, boleh patah balik. Sebab tu boleh timbul matahari terbit daripada barat, tenggelam balik timur. Boleh. Pasal apa? Allah Ta'ala buat. So persoalan dia di sini, dah saya cerita dah. Saya nak cerita lah kuda laut. Ni tadi kuda laut. Kuda laut ni. Saya sebab apa? Bila saya cerita, saya abang siap. Ini saya timbulkan persoalan. Saya tak dapat jawapan lagi. Orang sains mungkin dapat. Tapi saya nak tanya, sains tu mereka tuju, mereka gunakan Al-Quran tak untuk nak buat cari jawapan. Kalau belum, pakai dulu Quran, lepas tu cari jawapan balik. Dapat ke tak? Okey? Contoh saja saya bagi, okey? Contoh, tengok Kuda laut, dia ada jantina. Maknanya dia ada jantan betina. Jantina. Dia ada dua. Jantan, sekok. Betina, sekok. Baik. Nak menentukan hak jantan dengan betina ni, dia ada dua cara. Maaf saya sebut dalam bahasa Inggeris. Boleh saya sebut? Untuk menentukan, boleh pakai? Untuk menentukan, saya payah kalau saya nak sebut. Untuk menentukan seks binatang tadi tu. Boleh dapat? Untuk menentukan seks binatang tadi, dia ada dua cara nak tentukan.
Satu organ seks. Satu organ dia. Macam kita, orang lelaki, kita panggil lelaki sebab apa? Kita ada organ dia. Hak mana? Pandai-pandai sendiri. Orang perempuan, kita panggil dia perempuan, walaupun kita tak tengok dia bawa keluar apakah, tapi kita tahu perempuan sebab apa? Organ seks dia perempuan. Kalau benda yang kita tak boleh tahu, kita tengok pula apa yang dia bawa keluar. Kalau dia bawa keluar, dia tembak, keluar macam hak yang lelaki punya jenis, atau dalam bahasa istilah sains yang kita panggil sperma, maka dia jantan. Hak kalau dia bawa keluar telur, atau kita panggil dalam istilah sains dia sebagai ovum, maka dia adalah betina. Okey, boleh dapat? So, sekarang ni persoalan dia ialah, dalam dunia kuda laut, sekok jantan tu, ataupun kita kata hak lelaki, yang male tu jantan tu, dia bawa keluar benih lelaki. Hak yang betina bawa keluar benih betina. Tapi bila bertemu, dia duduk di dalam hak yang jantan, maknanya yang jantan mengandung. Di situ timbul persoalan. Sebab di dalam Al-Quran, ni saya saja timbul. Bukan saya nak tolak sains tau, jangan salah faham. Di dalam Al-Quran, dia sebut kata, yang mengandung betina. Yang mengandung betina. Beza dengan penguin. Penguin yang bertelur, siapa dia? Yang bertelur betina. Yang eram, siapa dia? Hak eram jantan. Kalau tuan-tuan bisa tengok Happy Feet kan, dia duduk lari-lari Happy Feet kan. Happy Feet tu yang eram dia tu, ayah dia. Hak bertelur, mak dia. Tak apalah, eram tak apa. Sekarang ni, proses tadi tu disebut sebagai mengandung. Untuk kuda laut, hak jantan tu padanya, macam orang kata jantan macam mana tadi? Dia ada ke alat kelamin dia? Kalau tak nampak alat kelamin, tengok apa yang dia bawa keluar. Boleh dapat tadi saya ada cerita tadi. So kalau lagu tu, hak kuda laut pada hak yang bawa keluar benih lelaki, dia ada rahim. Jadi sekarang saya nak timbulkan persoalan. Sedangkan dalam Al-Quran, contohnya, butuniha wa fi butuni ummih. Pada perut ibunya mengandung, dalam perut ibunya, dalam perut binatang. Ini binatang itu gambarannya binatang betina. So yang mengandung adalah betina. Beza pula dengan ikan. Ada ikan, dia sama macam penguin tadi. Yang bertelur betina. Hak jantan tu dia akan ambil masuk dalam perut dia. Dia jaga tak mau bagi orang rosak telur dia. Hak telur anak dia tu, sampai dia nak mentas, dia bawa keluar balik, keluar balik. Tapi, kalau untuk kuda laut, kalau tuan-tuan tengok cara dia bawa keluar, dia macam, orang kata apa? Dia berlaku, istilah kita, contraction. Hak perempuan nak melahirkan kan, dia ada contraction kan. Dia jadi sakit, dia sakit keluar. Dia jadi lagu tu untuk kuda laut. So, persoalan saya ialah, Quran dia kata benar. Bumi berkata benar. Jadi, di mana kita nak kena cari sama ada dalam Al-Quran ada sebut tak? Specialnya binatang-binatang ni dia ada juga alam dia. Ataupun kita kena tengok balik semula kuda laut tu macam mana keadaan dia. Sebab kita jangan jumpa kuda laut kan. Jadi, saya saja timbulkan persoalan ni. Bukan lawan sains, tidak. Nak timbulkan persoalan. Sebab yang mengandung dalam Quran disebut betina. Yang dalam Quran yang mengandung disebut betina. Nabi Adam, Siti Hawa melahirkan anak kembang setiap tahun. Bukannya Siti Hawa sekarang lahir anak kembang, sat lagi lahir lagi anak kembang, sat lagi lahir lagi anak kembang. Bukan. Kata guru kami, setiap tahun. Sebab apa? Allah sebut dalam Al-Quran, hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Mengandung dan menyusukan anak dan bercerai anak daripada susu 30 bulan. Maknanya 2 tahun lebih kat 3 tahun. Nampak? Nampak tak? Jadi, perkara itu berlaku di zaman kita dan daripada zaman Nabi Adam pun proses yang sama berlaku. Wallahu ta'ala a'lam. 30 minit Ustaz Don menerusi hidup. Saya saja tinggalkan persoalan. Maaf saya saja tinggalkan persoalan. Saya duk kaji juga, saya duk cari juga. Ada nanti dapat, kita akan kongsi bersama-sama. Sekadar cetusan idea untuk hari ini, untuk ilmu yang ada.
Hadza wabillahi taufiq. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.